الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فصل اللهم وسلم مبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadirin Jumaat, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia daripada Allah dapat kita pada hari yang penuh dengan barakah ini, Sayyidul Ayyam, duduk dalam rumah Allah Ta'ala yang penuh dengan barakah ini di saat waktu yang mubarakat ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit tazkirah yang akan disampaikan oleh saya, insya-Allah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita pada hari ini, yang memberi kepada kita kesihatan, kelapangan waktu, hidayah. Tanpa hidayah mungkin kita tak duduk dalam rumah Allah Taala inilah sekarang ini. Sebab tu nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, seperti yang kita boleh lihat dalam tajuk yang diberikan pada saya pada tengah hari ini ialah berkaitan dengan hifzul lisan ataupun menjaga lidah, yang saya ambil daripada kitab Al-Azkar, kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Jadi insya-Allah sama-sama tuan-tuan, siapa yang ada kitab ramai solat Jumaat ni biasa tak buat kitab lah. Jadi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kitabu hifzul lisan. Satu kitab yang membicarakan tentang hifzul lisan, menjaga lidah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mulakan kitab ini, yakni bab ini, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak melafazkan seseorang anak Adam itu min qawlin, daripada suatu qaul, perkataan. Bahkan dalam tafsir dan dalam syarah ayat ini bukan setakat perkataan, bahkan juga perbuatan. Dekat dalam ini dia sebut perkataan qaulin, tapi ulama menambahkan juga di situ maksudnya perbuatan juga ditulis oleh para malaikat. Ada persoalan dalam tafsir juga, adakah perkataan yang zahir sahaja ataupun termasuk yang batin? Malaikat boleh dengar ke suara batin kita ni, yang duk dendamnya,
yang duduk syiriknya, contohlah. Semua itu amalan-amalan hati. Adakah malaikat boleh tahu? Kata sebahagian ulama, Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada malaikat untuk akses, dapat mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, juga ditulis oleh dia. Sebab itu amalan ini adalah sama ada amalan hati ataupun amalan zahir. Keseluruhannya ditulis oleh para malaikat. Illa ladaihi, kecuali di situ setiap yang dilafazkan itu, setiap yang disebutkan itu, raqibun atid. Ada malaikat yang raqibun atid, menulis apa yang dilafazkan dan disebutkan. Surah Qaf ayat 18. Wa qala Allah Ta'ala, dan kata Imam Nawawi lagi, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu sentiasa menghitung apa jua yang kita lakukan, sentiasa memerhatikan dan mengetahui. Kata Imam Nawawi, i'lam annahu yanbaghi likulli mukallaf an yahfaza lisanahu an jami'il kalam illa kalaman tadhharul maslahata fihi. Ketahuilah olehmu bahwasanya setiap mukallaf ni kita semualah, yang baligh, yang akal, yang berakal, yang mumayyiz, wajib baginya menjaga lisanahu, lidahnya, lisannya, daripada seluruh kalam, seluruh perkataan, ucapan, illa kalaman, kecuali kalam, ucapan, perkataan, tadhharul maslahata fihi, yang ada kebaikan padanya. Pada perkataan ucapan tersebut. Yang ni kalau tak nampak macam saya sebut ni, lagi ada problem lah akan berlaku, ada orang tak puas hati, ada apa semua. Tak ada maslahat yang mungkin kita rasakan ada kebaikan pada kita menyebut, maka dia kata elok berhenti. Elok kita tidak lafazkan dan tidak tulis, termasuklah tulis kat Facebook tu, termasuklah tuan-tuan. Kata Ustaz, saya tak safaz Ustaz, saya tulis Facebook. Sama sahaja, hukum dia sama. Wa matastawal kalamu wa tarkihi fihi fil maslahati fasunnati al-imsak anhu. Tambah Imam Nawawi lagi, apabila kedua-dua sama, mungkin ada baik, mungkin juga jadi buruk. Dia tak jelas. Dia kita sebut ni, kita buat ni, kita tulis ni, boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Nak buat ke tidak? Kata Imam Nawawi, as-sunnah, mengikut sunnah yang tepatnya adalah al-imsak anhu. Berhenti. Tak payah sebut. Li'annahu qad yanjarra al-kalamul mubah ila haramin aw makruh. Kerana apa kata Imam Nawawi? Yang baik ini, yang asalnya mungkin kita niat tu baik, tapi ada boleh membawa kepada yang buruk. Jadi kita niat mungkin baik, tapi tak jelas maslahat, tak jelas kebaikannya itu, boleh membawa kepada keburukan, jadi afdal tinggallah, kata Imam Nawawi. Warawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dan kami riwayatkan, kata ulama Imam Nawawi, kalau disebut kami riwayatkan, yakni dengan sanad yang bersambung sampailah ke perawi al-a'la. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Hadis ni
kebanyakan kita hafal daripada kecil. Biasanya sekolah-sekolah agama, antara silibus hadis adalah hadis ni. Hadis yang masyhur, yang riwayatnya sangat kuat, Imam Bukhari dan Muslim. Menunjukkan kepada kita al-iman itu sentiasa ada bersamanya akhlak yang baik. Sentiasa macam itu. Hadis macam man kana yu'minu bi, siapa yang beriman Allah Taala, hendaklah dia buat sekian. Maka sentiasa diikatkan dengan akhlak yang baik. Di sini diikatkan dengan menjaga lidah itu sendiri, iaitu berkata baik ataupun diam. Jadi orang yang beriman ini mestilah ucapan dia pun baik. Saya ketika mengajar kitab ini di salah satu masjid, dia ada jemaah tanya. Dia kata, "Ustaz, ada tak orang yang dia sebut, dia declare, dia kata, saya memang mulut jahat tapi hati baik. Mulut jahat tapi hati baik," dia kata. Bukan dia lah, bukan orang yang tanya tu lah. Ada orang yang kata, mulut ni ya Allah, tapi hati baik, dia kata. Sebenarnya hadis ini menunjukkan perkara tersebut tidak betul. Man kana yu'minu, iman ini di dalam hati, betul tak? Dizahirkan dengan anggota badan kita lah, dengan lidah, dengan tangan, dengan kaki. Jadi tak mungkin kontradik antara perbuatan zahir dan apa yang ada dalam hati. Tak mungkin. Hadis ni menunjukkan itu tak betul. Orang yang mulut dia, minta maaf lah, orang yang mulut dia mungkin kita kata tidak terkawal, cakap macam-macam dan sebagainya, maka itu membuktikan apa yang ada dalam hati dia. Yang zahir ni membuktikan apa yang dalam hati je sebenarnya. Sebab tu hati ni raja kan, hadis yang kita duk baca. Raja ni macam mana? Dia kontrol semua anggota badan. Jadi hadis ni kata benda itu tidak mungkin berlaku. Kalau baik hati, iman pada Allah Ta'ala, confirm lidah dia juga adalah lidah yang baik, bercakap yang baik, ataupun dia diam. Kata Imam Nawawi di sini, dia naqalkan kata imam besar kita, yakni Imam Syafi'i rahimahullah. Dia naqalkan dalam kitab ini, iaitu idza arada al-kalam fa'alaihi an yufakkira qabla kalamihi. Seseorang itu, kata Imam Syafi'i, apabila nak bertutur sesuatu perkataan, hendaklah dia berfikir dahulu sebelum dia ucapkan. Dia fikir dulu, ni aku nak ucap ni baik ke tidak? Kata Imam Syafi'i. Fa in zaharatil maslahah takallam. Kalau jelas adanya kebaikan, maka dia ucapkan. Wa in syakka, kalau ada kedua-dua ihtimal ataupun kedua-dua kemungkinan, maka dia berhenti. Sehinggalah ada maslahat. Jadi tuan-tuan sekalian, menjaga lidah ini sebenarnya boleh settle bermacam masalah. Di rumah tangga ke, di kalangan masyarakat ke, di office ke, di macam-macam. Hadis yang sangat pendek, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau betul-betul beriman, cakap baik ataupun diam. Settle banyak masalah dengan keluarga, dengan masyarakat dan sebagainya. Satu hadis lagi tuan-tuan. Warawayna fi sahihaihima, dan kami riwayatkan juga, kata Imam Nawawi, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Musa Al-Ash'ari, sahabat yang masyhur bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku berkata. Dia kata, aku berkata, qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Orang Islam yang macam manakah yang paling afdal? Ini sikap para sahabat. Sentiasa nak cari macam mana aku nak jadi the best. Macam mana nak jadi the best. Bukan nak pangkat. Bukan isu pangkat lah. Isu aku nak jadi orang yang paling Muslim yang paling terbaik. Ini antara ciri-ciri para sahabat ridwanullah. Mereka mencari nak naik martabat, nak jadi seorang Islam yang baik. Jadi ditanya pada Rasulullah, macam mana seorang Muslim yang baik? Tolong bagi tahu, aku nak jadi orang itu.
Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling afdal ini, yang paling baik ini adalah orang lain, manusia-manusia lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Jadi dia duduk dengan orang ni rasa selamat. Dia akan cakap benda yang baik saja. Dia tak akan mengumpat aku. Kalau dia tahu rahsia aku pun, dia akan jaga rahsia aku. Hanya dengar yang baik-baik, hanya dengar yang positif. Itu seorang Muslim yang baik. Bukannya seorang Muslim yang baik semestinya banyaknya sumbang, banyaknya sedekah, tapi akhlaknya tidak baik. Tidak. Muslim yang baik adalah sentiasa keluar daripada mulut dia sesuatu yang orang suka dengar. Orang rasa positif, orang rasa bersemangat nak buat kerja. Itu yang disebutkan dalam hadisnya. Begitu juga yadihi, tangannya mewakili perbuatan, apa-apa perbuatan lah. Kaki dia ke apa sebagainya. Jadi ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Musa al-Ash'ari berkaitan dengan seorang Muslim yang baik. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan juga kata Imam Nawawi fi Sahih al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda bersabda, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang boleh jamin dekat aku, kata Rasulullah, dia jaga ma baina lihyaihi, antara dua janggutnya, yakni misai dan marwah lah. Kedua-dua ni tengah-tengah ni mulut lah. Siapa yang boleh jamin kat aku, dia jaga mulut dia. Wa ma baina rijlaihi, dan antara kedua kakinya. Kalau orang utara panggil celah kangkang. Maksudnya kemaluan dia lah. Rasulullah kadang bila sebut dia berlapik. Jadi dia sebut wa ma baina rijlaihi, antara kedua kakinya. Sangat sopan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa boleh jaga mulutnya dan juga kemaluannya, admanu lahul jannah, aku jamin kepada dia syurga. Aku jamin kepada dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagi hadis tuan-tuan yang diriwayatkan, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, innal 'abda, seseorang hamba, seseorang manusia, kita lah tuan-tuan, yatakallamu bil kalimah, bercakap, mengucapkan suatu kalimah, ma yatabayyanu fiha, dia ucap tu dalam keadaan dia pun ucap yang taklah maksudkan sangat, cakap pun lebih kurang, dia taklah betul-betul nak ucapkan perkara tersebut, sekadar dia kata main-main, bukan serius. Ma yatabayyanu fiha, dia pun tak fikir. Yazillu biha ilan nar, ucapan tadi itu boleh membuatkan dia terjatuh, tersungkur dalam api neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang jatuh itu, tuan-tuan, tersungkur itu, dalamnya itu jauh daripada timur dan barat. Masya Allah. Kataan kecil yang tak fikir itu boleh buat sampai ke tahap itu. Ya, betul. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah terbaliknya, seseorang, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan suatu kalimah min ridwanillahi ta'ala, yang mengandungi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih kata-kata yang baik untuk dia tulis,
di Facebook ke, di Twitter ke, dan sebagainya. Dia memilih kata-kata yang baik untuk dia menuturkan kepada ahli keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada sahabat-sahabat dalam ofis ataupun sebagainya. Ma yulqa laha balan. Yang mana sebenarnya dia rasa macam dia ucap ni, kata yang ini biasa aja. Kadang-kadang dia share, kadang-kadang dia tulis sikit hadis, dia share sikit je. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu ta'ala biha darajat. Allah Ta'ala angkat beberapa darjat dia di sisi Allah Ta'ala dengan sebab ucapan yang dia pun tak berapa fikir sangat pun. Allahu Akbar. Kesannya tuan-tuan, lidah. Kesannya jari-jari kita yang memetik, yang menulis, yang komen dan sebagainya. Begitu jugalah dalam hadis yang lain, yang sama, dalam 2-3 hadis teks yang sama, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, semuanya menyebut tentang teks hadis ini yang lebih kurang sama, iaitu ucapan yang dia rasa simple, dia pun tak maksud sangat, tetapi boleh angkat dia darajat ataupun jatuhkan dia tersungkur dalam api neraka, beberapa dalamnya api neraka itu. Kita ambil satu hadis lagi, insyaAllah. Warawayna fi kitab Tirmidzi an Ibnu Umar. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Janganlah kamu banyak bercakap tanpa ada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ucapan kita itu adanya sesuatu yang membawa orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Asyik bercakap, orang lagi jauh. Orang lagi jauh. Bukannya semesti cakap sikit-sikit Allahu Akbar. Allah tidak. Kan cakap sikit dalam meeting dia cakap bismillah Allah Akbar. Bila nak habis meetingnya? Bukan itu maksudnya. Tetapi sesuatu kalam yang mana membuatkan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata fa innal kalama bighairi dzikrillah, kalam-kalam yang tidak mengandungi zikir Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada ingat Allah Subhanahu wa taala, qaswatun lil qalbi, akan membuatkan hati ini lama-lama keras. Hati ini lama-lama keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbu al-qasi. Orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang manusia yang hatinya keras. Tuan-tuan, sama-samalah kita cek hati kita. Adakah baik, keras, lembut, cair ataupun sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang baik adalah hati yang selamat sejahtera. Selamat sejahtera ni, hati ni macam mana? Adakah dia sentiasa ucap salam kepada orang? Selamat sejahtera antaranya adalah, kata ulama, jauh daripada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada kelalaian. Jauh daripada kelalaian. Dalam hati dia duduk fikir nak buat maksiat. Dia fikir nak macam mana, nak cari jalan, nak dengki orang tu, nak. Jadi masalah hati ni tuan-tuan, tiada siapa yang boleh rawat kecuali diri kita sendiri. Pergi doktor pun doktor tak boleh cek. Mesti kita perhatikan sendiri hati kita. Dan bila hati baik, baiklah lidah. Mesti confirm, baiklah lidah. Sebab itu tuan-tuan, para salafus salih sangatlah sentiasa menjaga lidahnya dengan bercakap perkara yang baik. Kita tak boleh, dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali, syarah kepada hadis bercakap baik ataupun diam, kita tak dibenarkan untuk diam. Orang tanya tak jawab. Apa khabar ni begini? Ya. Orang tanya ni sakit kan? Orang tanya nak makan tak? Tak boleh. Dia tak boleh diam. Itu khilaf, itu bercanggah dengan seorang manusia punya
fitrah. Tetapi kita diarahkan oleh Rasulullah SAW bercakap dengan ucapan yang baik. Itu yang diarahkan. Jadi sama-samalah tuan-tuan, insya-Allah kita mengambil faedah dan manfaat daripada perkongsian tengah hari ini, iaitu berkaitan dengan menjaga lidah. Jagalah, perhatikanlah lidah kita. Itulah bukti kepada hati kita yang baik, yang saleh. Semoga kita dapat menjaga hubungan sesama kita umat Islam, hubungan sesama ahli keluarga, hubungan sesama masyarakat, di ofis dan sebagainya. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang datang daripada kekurangan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.